Selamat tengah malam para pendengar misteri jam 12. Saya akan teruskan kisah yang pertama pada tengah malam ini di Ria 897. Kisah diceritakan datangnya daripada seorang pendengar, dan kisah ini bukan berlaku di Singapura, bukan berlaku di Malaysia, juga bukan berlaku di Indonesia. Pengalaman ini dikirimkan berlaku di Amerika. Seorang pendengar yang telah pun menetap di sana. Dan bayangkan, gangguan dalam rumah. Katanya tidak nampak hantu, tidak nampak susuk tubuh, tidak nampak kelibat. Tetapi gangguan merupakan barang-barang yang dialihkan, barang-barang yang dipecahkan dalam rumah. Rumah yang telah pun dibeli pasangan suami isteri. Dahulunya tinggal di Singapura. Setelah syarikat yang suaminya bertugas tidak lagi beroperasi di Singapura, syarikat tersebut katanya di sini telah pun berpindah kembali ke negara asal, iaitu di Amerika. Suaminya telah pun diberikan tawaran tersebut nak ikut pergi ke Amerika ataupun berhenti kerja dan boleh cari kerja yang lain. Jadi setelah berunding dengan isteri, dengan keluarga yang lain, adik-beradik, mereka suami isteri akhirnya buat keputusan untuk pergi ke Amerika, bertugas di sana. Sampailah ke saat ini masih lagi tinggal di Amerika, duduk di sana dan masih bekerja bersama dengan syarikat yang sama. Rakan pendengar ya, kisah yang saya nak sampaikan ini daripada pendengar yang bernama Kak Juliana, berkongsi peristiwa yang menakutkan di rumah mereka yang pertama. Sekarang ini Kak Juliana dengan suaminya dah pun duduk di sana hampir 15 tahun. Tapi dah pindah ke rumah yang lain. Rumah yang mereka tinggal sekarang ini adalah rumah yang kedua. Rumah yang pertama mereka, yang mereka diami ini, pelbagai gangguan. Mereka hanya mampu duduk di sana selama 2 tahun sebelum mereka berpindah ke tempat yang lain yang dikatakan lebih tak menyeramkan. Kisahnya kita teruskan dalam rancangan misteri jam 12. Dalam kiriman email Kak Juliana berbunyi begini: suami akan balik agak lewat. Selalunya dalam rumah ini kakak dapat rasakan sesuatu yang tak kena tentang rumah yang kakak miliki bersama dengan suami. Rumah yang pertama ini adalah sebuah rumah yang kami sewa sebelum kami membeli sebuah rumah. Jadi rumah yang sewa inilah yang telah pun mendatangkan banyak gangguan. Kami terpaksa, katanya di sinilah terpaksa memilih rumah ini. Walaupun jauh, sebenarnya jauh daripada rumah-rumah orang lain. Dan walaupun ia memang pendalaman jauh dari kedai, dikelilingi dengan hutan, sebabnya rumahnya murah Casey. Syarikat hanya mampu bayar setengah daripada sewa rumah tersebut, lagi setengah kita kena keluar duit kocek sendiri. Jadi oleh kerana baru saja menetap di sana, tidak tahu apa yang boleh kami buat, nak cari rumah yang lain memakan masa. Kami ambillah tawaran tersebut. Rumahnya murah, besar sangat. Sebulan boleh dikatakan duit Singapura untuk sewa rumah. Rumah besar Casey. Belakang ada taman. Ya, sebelah kiri ada taman. Depan tempat letak kereta besar. Saya rasa ni boleh muat 3 kereta, katanya Kak Juliana. Bila beritahu Casey, mesti Casey rasa besar rumah ni. Besar rumah tersebut, besar juga gangguan yang dialami. Casey, perkara yang pertama berlaku apabila suami pada minggu yang pertama terpaksa pulang agak lewat sedikit sebab banyak kerja perlu dihabiskan. Oleh kerana suami baru bersama dengan syarikat di Amerika ini, walaupun dah lama di Singapura, tapi bila dia berpindah, boleh dikatakan pengalaman yang baru. Banyak benda suami kena catch up. Jadi kakak duduk rumah seorang diri, sedang berada dalam bilik Casey. Waktu itu, katanya Kak Juliana, kakak sedang baring atas katil sambil bermain dengan iPad kakak, sambil bermain dengan tablet kakak. Ini adalah satu komputer yang telah pun diberikan oleh syarikat suami
Pendengar Ria 897, sedang kakak bermain dengan tablet suami kakak waktu itulah diceritakan oleh Kak Juliana. Perkara yang menyeramkan ini berlaku sedang kakak bermain di atas katil. Kakak dengar kisi bunyi orang lari naik turun tangga beberapa kali. Pendengar Ria 897, bunyi orang lari naik turun tangga beberapa kali. Amat menyeramkan. Kakak cuma dengar dan tidak ingin fikirkan sebenarnya apa yang berlaku, katanya Kak Juliana. Jadi, ini rumah, mohon maaf ya, ini rumah Kak Juliana yang kedua. Rumah yang pertama, rumah yang disewa, yang dia telah pun diberikan oleh syarikat. Jadi rumah yang pertama Kak Juliana tinggal selama lebih kurang 5 tahun. Dan ini rumah yang kedua Kak Juliana tinggal, sebabnya lebih murah. Yang pertama, syarikat sponsor rumah tu selama 5 tahun. Dan oleh kerana syarikat tu kena downsize, harus potong banyak bajet. Antaranya bajet rumah Kak Juliana pun dipotong. Dikatakan hanya boleh beri, syarikat hanya boleh beri setengah daripada sewa rumah. Jadi kalau setengah rumah sewa yang pertama kali Kak Juliana miliki ini agak tinggi, dia terpaksa resort lah untuk mencari rumah yang lebih murah lagi. Jadi ini rumah yang kedua. Minta maaf Kak Juliana, kau sedang mendengar, salah baca tadi. Jadi rumah yang kedua ni setelah 5 tahun, tinggal 2 tahun. Dan sekarang ini tinggal rumah yang ketiga lah. Jadi yang pertama merupakan rumah sewa, yang kedua pun rumah sewa, tapi setengah dari itu dibayar oleh Kak Juliana dengan suami. 5 dan 2 tahun. Setelah 7 tahun duduk di Amerika, inilah seminggu setelah mereka berpindah, Kak Juliana sedang bermain dengan tablet di atas katilnya waktu suami balik agak lewat waktu itu. Pendengar Ria 897, katanya Kak Juliana terdengar bunyi telapak kaki orang turun naik tangga waktu itu. Dengar kisi, tapi memang kakak buat bodoh lah, tak nak layan. Dengar lagi, orang lari turun naik tangga. Kakak bangun keluar dari bilik, jalan perlahan-lahan menjenguk luar rumah, luar bilik kakak. Tak nampak apa-apa. Turun bawah, tengok pintu semua tutup, tingkap semua tutup. Lampu di ruang tamu memang kakak hidupkan. Jadi kakak turun bawah tangga kisi, tengok dekat depan ruang tamu. Bila kakak pusing, pendengar Ria 897, bila kakak pusing di belakang, terperanjat dapur rumah kisi. Dapur rumah kakak. Di belakang kakak ada beli makanan-makanan tin yang kakak simpan dalam almari. Makanan tin, kesemuanya ada dalam 6 atau 7 makanan tin, disusun tinggi menjadi satu tower dekat dapur rumah kakak. Kakak nampak terperanjat kisi, terkejut. Angkara siapakah yang angkat makanan-makanan dalam tin dan menyusun makanan tersebut menjadi satu tower yang tinggi. Selain dari itu kisi, malam hari bila suami balik pun memang kena gangguan. Kakak dengan suami sedang tidur. Suami tersadar pada suatu pagi. Suami kejutkan kakak. Waktu tu suami dah nampak dah apa yang berlaku. Naik atas, suami kejutkan kakak. Kakak turun bawah. Suami kata pada kakak, bila awak turun bawah, saya tak nak awak terperanjat, sebab saya pasti awak pun harus tahu perkara ini. Kisi, bila kakak turun bawah, terperanjat ruang tamu kisi. Dekat tembok ruang tamu rumah kakak yang berwarna putih, ada tulisan D-I-E, die ataupun mati, dengan tulisan warna merah. Suami periksa pintu ruang tamu, suami periksa pintu belakang, suami periksa tingkap. Semua tak ada tanda-tanda orang pecah masuk. Siapa yang tulis tu, Casey? Akhirnya kita telefon pihak berkuasa untuk datang dan buat pemeriksaan. Pihak berkuasa lah, itu polis datang. 2 pegawai keluar daripada kenderaan dan temu bual kakak dengan suami. Kita pun katakan kita baru tinggal dekat rumah ni, sebelum ni kita duduk tempat yang lain. Dan kemudian suami dengan kakak bertanya kepada pegawai yang bertugas dekat tempat yang kami tinggal.
kau tahu tak tentang sejarah rumah ni? Boleh tak kau beritahu aku? Dia cuma katakan yang dia ni orang baru. Sebelum ni, apa yang dia tahu, rumah ni yang terakhir orang duduk lebih kurang dalam 7-8 tahun yang lalu. Kemudian rumah ni telah dikosongkan untuk beberapa tahun. Kakak dengan suami tanya pada pegawai polis tu, orang penghuni yang 7-8 tahun lama tu, apa terjadi dengan mereka? Mereka mati ke? Dia kata dia tak tahu. Dia tidak tahu apa yang berlaku sebab dia pun baru saja dalam kawasan yang kakak tinggal ini. Jadi akhirnya Casey, dia tinggalkan rumah. Kakak kata pada suami, bang, kita usaha bang, ikhtiar bang cari rumah lain bang. Suami kata cubalah, sebab rumah mahal. Rumah kakak memang jauh. Daripada rumah kakak, kalau Casey memandu keluar pagar rumah kakak nak jumpa rumah yang pertama, nak jumpa ini memandu Casey, bukan berjalan kaki. Selepas memandu selama 10 minit, baru akan nampak beberapa rumah yang lain cluttered dekat kawasan di hadapan tu. Kalau tidak, kakak dengan suami berdua. Perkara yang paling menakutkan, apabila kakak dengan suami sedang menonton TV dekat bawah, kakak dengan suami dengar Casey, bunyi telapak orang lari dekat atas. Dalam masa yang sama, bunyi pintu bilik dekat atas ada 4 bilik tidur. Keempat-empat pintu bilik tidur ditutup dengan waktu yang sama. Tidak mungkin kalau satu orang boleh tutup 4 pintu dalam serentak. Tidak mungkin. Kakak dengan suami dah anggap gangguan itu seperti part and parcel bila kita tinggal di sana. Malah memang menakutkan. Tapi benda tu tidak mengganggu kakak bila tidur. Cuma itulah, gangguan-gangguan, barang-barang dialihkan, digerakkan. Kadang-kadang bila suami balik kerja, letak kunci kereta Casey atas meja. Bila malam nak ambil barang, cari kunci satu rumah tak ada. Cari kunci tak ada. Tiba-tiba nanti sedang kakak dengan suami duduk, teng, jatuh kunci dekat atas lantai. Entah kunci tu jatuh dari mana. Tapi bayangkanlah, tak ada kiri, tak ada almari, kanan pun tak ada almari. Tiba-tiba dengar benda jatuh, bila pusing nampak kunci dekat atas lantai. Itulah pengalaman kakak. Terima kasih. Daripada Kak Juliana, yang kini dengan suaminya berada di Amerika. Okey, pendengar Ria 897, kita teruskan dengan kisah selanjutnya. Yang ini daripada pendengar berkongsi pengalaman. Daripada Liza. Kata Liza di sini dalam pengalamannya, Casey, saya ingin berkongsi sesuatu. Ini apabila makcik saudara saya, katanya di sini kehilangan arwah suami lah, meninggal dunia. Biasalah Casey, dah hidup bertahun-tahun lamanya suami isteri, dan bila salah seorang anggota yang disayangi ini harus pergi, kehilangan amat besar bila kita sayangkan orang itu. Itu yang berlaku pada makcik saudara saya, katanya Liza. Suami meninggal dunia bila saya datang ni sekitar pukul 8 lebih malam bersama dengan ibu dan ayah saya, kata Liza. Dari lift dah dengar bunyi orang meraung terpekik-pekik Casey. Itulah suara makcik saya yang dalam kesedihan, yang dalam keresahan pemergian suami yang tersayang. Jadi Liza menceritakan pengalaman ini. Bila masuk dalam, ada yang sedang duduk di ruang tamu membaca Yasin. Senario yang paling mengejutkan dalam bilik arwah. Arwah sedang baring di atas katil. Isterinya ditahan oleh 3 orang saudara yang lain. Meraung-raung. Meraung-raung. Abang, abang, jangan tinggalkan saya, bang. Pendengar Ria, katanya Liza dalam kiriman email kepada saya, suara makciknya garau. Garau sangat. Situasi dalam bilik itu tegang dan menakutkan. Suaminya terbaring di atas katil ditutup dengan kain batik lepas. Isterinya dikawal dan yang lain ada dalam bilik. Tidak putus membaca surah Yasin pada 3 itu. Isteri meraung. Apabila bapa saya datang, katanya Liza, bapa saya bolehlah buat sikit-sikit. Bapa saya pun memegang kepala makcik saudara saya ni yang sedang meraung. Dia pegang kepala dan bapa saya ingat lagi dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dan teruskan membaca surah tersebut untuk 3 kali. Makcik saudara saya jatuh pingsan. Terus Casey, mula-mula dia lemah. Sedang bapa saya baca, katanya Liza, makcik saya meraung dalam keadaan suara yang agak lembut. Suruh bapa saya berhenti. Tolong, lepaskan aku. Dan kemudian makcik saya terus terbaring, pingsan pada 3 dan saat itu. Bapa saya kata, baiklah, sekarang bawa dia keluar masuk bilik sebelah, biar dia baring. Dipendekkan cerita, malam tu dah tak ada apa-apa, semua dah beres. Keesokan pagi, ramai-ramai telah pun membantu, jenazah diuruskan, dikebumikan dan sebagainya. Sebelum tu, bapa saya beritahu adik-beradik yang lain. Katanya, kalau boleh, malam ni 2-3 orang temankanlah Kak Ida. Jangan dia duduk sorang-sorang dalam rumah. Jadi bila suruh adik ni, suruh dia tu, semua tak boleh. Katanya besok bertugas. Akhirnya saya lah dengan ibu saya yang menemani makcik saudara. Ayah saya balik, katanya apa-apa telefon nanti dia datang. Dia pun pulang ke rumah. Makcik saya pun macam biasa boleh berbual. Dan memang dapat lihat kesedihan. Nanti duduk dia akan menangis. Bapa saya kata, jangan kasih dia duduk sorang-sorang, berbual dengan dia. Bila dia dah mengantuk, dah tak apa, buat bodoh. Tapi selagi dia celik, belum tidur, kena layan. Jangan dia biarkan fikir sangat. Jadi waktu tu kami sedang berada di ruang tamu. Dia sedang berbual-bual dengan mak saya. Saya pun sedang duduklah mendengar rintihan hati. Kita berbual. Kemudian dia kata, sekejap masuk bilik sekejap. Dia pun masuk bilik. Bilik dia dengan arwah suami, iaitu pada malam itu arwah suaminya telah pun diletakkan di atas katil tersebut. Jadi saya pun berbual-bual dengan mak saya. Kami bercakap. Kemudian perasan, dah 15 minit kita berbual. Mak Ida tak keluar-keluar. Kata saya kepada mak saya, Mak Ida mana? Lama dah Mak Ida kau. Ida, mak saya panggil ni. Ida. Tak ada orang menyaut. Pendengar ya, kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Anda jangan ke mana-mana. Saudara, kita teruskan kisah daripada pendengar kita bernama Liza. Ini tentang makcik saudaranya yang bernama Ida. Mak Ida, beliau panggil dia Mak Ida. Jadi Mak Ida dinasihatkan oleh bapa kepada Liza supaya mungkin ada adik-beradik yang boleh tolong tak tinggal untuk malam ini ataupun beberapa malam mendatang, menemani Mak Ida ni lah. Sebabnya dia tak boleh kesorangan, nanti kena gangguan. Jadi adik-beradik yang lain semua tak boleh sebab katanya esok bertugas. Dan akhirnya Liza dan ibunya lah yang menemani makcik saudaranya ini. Pada malam yang dimaksudkan itu, setelah dikebumikan arwah suaminya pada pagi itu, inilah yang berlaku. Mereka berbual-bual, disuruh melayanilah beliau ketika dia bangun. Ya, kalau dia mengantuk tak kisah. Dia tidur tak akan kena gangguan. Sebabnya dia tak fikir benda-benda yang mengingatkan pada suami. Jadi sedang berbual dekat ruang tamu ni, Ida kata, tunggu kejap masuk dalam bilik. Bilik dia masuk bilik dia dengan suami lah. Waktu tu arwah suami tu bila meninggal diletakkan di atas katil. Jadi setelah 15 minit Liza berbual dengan ibunya. Tiba-tiba dia menegur, Mak Ida mana? Dah 15 minit ni. Jadi ibunya pada Liza ni pun bersuaralah dan memanggil makciknya, iaitu makcik pada Liza. Ida. Pendengar Ria 897, apa yang bakal saya ceritakan Casey dan juga kepada pendengar yang lain, saya dengan ibu terperanjat. Masuk dalam bilik, makcik saya ni sedang baring atas katil. Yang memeranjatkan saya dengan ibu saya, kain batik lepas yang digunakan untuk tutup suami pada awal pagi tadi dan malam semalam digunakan oleh makcik saya
Yang dia baring atas katil tu, dia tutup badannya dengan kain batik tersebut. Bila nampak, astaghfirullahalazim, ibu saya istighfar, saya pun ikut kisi. Saya terus rapatkan diri dengan ibu. Ida, kami berdiri depan pintu bilik, memanggil Ida beberapa kali, tapi makcik langsung tidak menyaut. Ida. Langsung kisi tak menyaut. Tiba-tiba dengar suara seperti orang menangis. Bila pusing belakang, suara ni datang dari bilik sebelah ni. Kami jalan keluar, pergi bilik sebelah. Saya dengan ibu saya terperanjat. Makcik saya rupa-rupanya berada dekat bilik sebelah, bukan bilik yang tadi kami masuk. Casey, makcik saya sedang duduk atas katil menangis. Dia menangis, memanggil-manggil nama suaminya beberapa kali. Abang Man. Memanggil nama suami Abang Man beberapa kali. Saya tengok ibu saya tengok saya. Kami berdua pujuk makcik. Ida, sudahlah Ida, jangan ingatkan lagi tentang suami kau. Bangun. Dia pun bangun, keluar dari bilik. Sambil berjalan, kami pandang dalam bilik sebelah ni. Awal tadi kan kata kita nampak dekat atas katil ada kain batik lepas, seolah-olah sedang menutupi susuk tubuh seseorang. Bila lalu lagi, pemandangan kain batik lepas tu dah tidak kelihatan, Casey. Ya Allah, Casey, punyalah seram. Untuk lebih kurang 4 hari saya dengan katanya di sini Liza, saya dengan ibu saya menemani makcik. Selepas hari yang keempat barulah kakaknya boleh bersama menemani setelah mendapat izin dari suami. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan kami di Ria 897 bersama menikmati rancangan Misteri Jam 12. Hari ini ada banyak kisah yang ingin saya ketengahkan juga dari seberang tambak. Ini sebelum saya jawab panggilan, silakan 669-11897 yang ringkas dahulu. Datangnya daripada Amirul. Kata Amirul, Assalamualaikum Abang Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang pelajar daripada salah sebuah universiti di tak boleh sebutlah nama tempatnya. Salah sebuah universiti di Kuala Lumpur, itu yang boleh saya katakan. Kata Amirul, ada sebuah makmal di universiti saya ni, ada penampakan hantu yang dipanggil kakak cantik ataupun Pontianak. Jadi Amirul menceritakan makmal ini memang berantu, dan beberapa kali makmal ini ada pelajar-pelajar yang ternampak lah susuk tubuh sesuatu yang menakutkan dalam makmal tersebut. Dan katanya di sini pendengar Ria 897, Amirul pernah tertinggal sesuatu dalam makmal, dan perkara ini berlaku pada sekitar waktu asar. Saya dah tinggal fail saya setelah saya habis kuliah, katanya Amirul, dan saya mencari tahu satu fail yang saya bawa bersama, tapi tidak kelihatan dalam bilik kuliah saya. Jadi saya fikir, saya tanya kawan saya, dan kawan saya mengatakan mungkin tertinggal dalam makmal yang saya pergi tadilah. Dan saya pun rasa-rasa macam mungkin boleh jadi fail itu tertinggal dalam makmal, dan saya pergilah ke makmal tersebut. Bila sampai depan makmal, pintu makmal, saya cuba buka pintu tu seolah-olah kunci ke si. Dia kunci. Saya cuba buka lagi, tak boleh buka pintu tersebut. Jadi bila saya pusing, saya nak pergi ke pejabat lah untuk mendapatkan kunci, nak ambil fail saya yang tertinggal di dalam. Saya dengar bunyi orang buka dan tutup pintu. Agaknya mesti ada cikgu baru masuk tak? Jadi nasib baiklah saya tak pergi, sebab kalau nak pergi office memang jauh daripada makmal sekolah saya di sebuah universiti di Kuala Lumpur ni. Nak pergi ke pejabat untuk ambil kunci, perjalanannya agak jauh. Jadi oleh kerana saya pusing, jalan beberapa tapak, dengar orang buka pintu dan tutup pintu. Ni mesti ada guru yang baru masuk lah. Saya pun patah balik. Bila buka pintu memang benar, pintu itu dah dibuka dan tidak dikunci lagi. Jadi Amirul pun masuk dalam. Bila saya masuk dalam, saya nampak depan makmal tu
dekat bahagian depan ada papan tanda putih, whiteboard. Kemudian depan whiteboard ada meja di mana guru akan duduk di meja tu, akan berikan penjelasan tentang apa topik yang bakal diketengahkan. Jadi bila saya masuk, saya nampak ada seorang perempuan sedang diri. Saya buka pintu, saya terkejutlah. Jadi saya cakap dengan dia, minta maaf, boleh tak saya masuk nak cari fail saya rasa tertinggal dekat dalam. Tadi saya ada kelas. Jadi saya pun masuk dalam, tutup pintu. Bila masuk dalam, guru tu masih lagi berdiri, Casey. Masih lagi berdiri. Dalam makmal tu tidak ada tingkap yang dibuka, semua ditutup dengan langsir. Jadi bila guru tu tengah berdiri, saya cari tempat duduk saya ni agak 2 tempat duduk dari belakang lah. Saya pun nampak fail saya warna hijau dekat atas bangku dalam makmal. Saya pun ambil fail tersebut, saya pusing belakang, mana pula guru yang tadi aku nampak ni? Hilang, Casey. Mungkin dia keluar, saya tak perasan, tak apa. Saya jalan ke hadapan. Kemudian saya nak buka pintu, dengar orang panggil nama saya, Amirul. Saya toleh belakang, saya tak nampak orang pun dan guru tadi tidak kelihatan. Casey, dalam bilik tu tidak ada tempat lain untuk sembunyi. Semua meja-meja makmal dan bangku tempat duduk. Jadi saya perhatikan, saya tengok kiri kanan, tiba-tiba meremang bulu roma. Saya pula boleh teringat tentang kisah yang berkaitan dengan makmal ni. Saya buka pintu dan tak nak pandang belakang, jalan terus dan pulang ke rumah, katanya Amirul. Terima kasih, Casey, dan juga selamat tengah malam, Casey. Saudara, bersama dengan saya kita ada seorang rakan, ya, Said Kasim di hujung talian, ya. Ya, saya. Ini panggilan dari mana ni? Daripada saya buat masa ni daripada Johor Bahru, saya daripada Jalan Kukuh. Jalan Kukuh. Dekat Chin Siu Road. Jadi ya, pengalaman yang anda nak kongsi sama Cik Said tentang apa, silakan. Okey, ya saya. Okey, Cik Yesi, lebih kurang dalam bulan April atau pertengahan bulan April. Okey, bulan April saya telah bekerja di satu company lebih kurang dekat Jurong lah. Tak mau cakap nama company lah. Okey. Masa tu kebetulan saya kerja shift malam daripada lebih kurang saya akan kerja lebih kurang pukul 6 pagi. 6 petang to 8 morning. 6 pagi sampai 8 pagi saya akan kerja. Tapi masa hari tu order saya lebih kurang dan saya habis kerja pukul 1 pagi. Okey, 1 pagi. Bila saya habis 1 pagi, then I go to back. Then my supervisor tell me to go back to park your lorry. Then you can go back. He tell me. Okey, bila saya park my lorry, opposite of my company, I tengok ada beberapa orang bekerja. Then I buat apa keputusan. Then I park my lorry, I just buat bodoh. Then I pergi to the company. Bila I pergi dekat, I tengok company tu tertutup. Tadi, then after that I buat apa, I return back. I think back, asal bila aku tengok ada orang kerja kat company tu. Then I return back to my company. Then I tengok, I see back behind, I see people working. Then I tahu something is going on. Okay, ini macam tak betul lah. Then bila I datang, I go back home. I tak pergi balik company tu, I go back home. Then tomorrow I come, I tell my supervisor, bang, lagi happen this thing. Then my supervisor tell me, one of them accident by forklift, then pass away there. They pass away there. Okay, ada beberapa orang pun pernah nampak macam ni. Okay, dekat Jurong area ni. Then they just leave it like that. Dia cakap jangan layan benda ni. Kalau tak layan nanti kau susah. Okay, just leave it like that. That is the first thing lah. That's the first thing. That's all, Casey. Terima kasih, ya. Okay, sama-sama. Itu dia. Mungkin agaknya ada roh yang sesat jalan, ya.